Okey. Alhamdulillah, terima kasih kamera. Hari ini saya rasa sangat bertuah. Saya Haji Nasrul Ismail, moderator pentas NGO. Kita datang ke Keluang ini untuk membantu calon. Dan calon yang telah ditetapkan ialah sahabat lama seperjuangan dengan perjuangan kita yang dulu. Anak kepada bekas pengasas parti UMNO Keluang yang kita kenali sebagai Ketua atau United Malay National Organisation UMNO, Parti Perjuangan. Datuk Sharifah Hajah Azizah ni bukan orang baru dalam politik UMNO Keluang, malah dia pegang termasuk pun. Dia pegang nasional, bukan termasuk nasional. Belum pergi ke Arab lagi berjuang. Pernah pergi lah semasa senator. Masa senator. Semasa senator di Keluang untuk Itulah saya nak follow masa senator lagi tak dapat. Patut dah nak jadi calon baru dah. Alhamdulillah. Jadi bukan orang baru lah pada saya Datuk. Tujuan saya ialah untuk Datuk menjelaskan tentang hal tuju perjuangan kita. Tapi sebelum tu saya rasa Datuk kenalkan diri dah. Your own very own profile. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sharifah Azizah binti Datuk Sakti, anak jati dan anak kelahiran Keluang. Saya mana jadi keluar? Saya kenal. Lahir kat Saya kita. kenal. Pasal dia, adik dia sama satu sekolah. Satu batch dengan saya. Alright. Saya dilahirkan di rumah bertuah ini 61 tahun yang lalu. Alhamdulillah, dekat rumah bertuah ini juga pelbagai reaksi dan risiko politik bukan sahaja di zaman saya, malahan dalam zaman Allahyarham ayah saya. Rumah bertuah ini maknanya menunjukkan kepimpinan utama daripada Allahyarham ayah saya. Beliau adalah merupakan Ketua UMNO Bahagian Keluang Utara. Selepas itu ditukar nama kepada Ketua UMNO Bahagian Keluang kali pertama. Maknanya orang yang pertama menjadi penaja dan juga mengasaskan UMNO Bahagian Keluang ialah Allahyarham ayah saya. Ayah saya Ketua Penangan. Alhamdulillah. Jadi dari segi pendidikan, saya mendapat pendidikan awal di sekolah Tengku Mahmud II dan sekolah menengah di sekolah tinggi Keluang. Maknanya Keluang ni walaupun dah besar membangun, tetapi di mana ceruk pun saya pasti tahu. Kerana saya ada anak kelahiran sini. Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak saudara Nasrul. Dia bukan saja nak promote saya, malahan sudi balik kembali ke bumi bertuah Keluang ni. Oh, kita ada Datuk Zain bantu di sini. Oh, okey. Berkampung terus. Jadi itu dari segi diri saya pernah berkhidmat dengan kerajaan. Saya pernah menjadi senator selama 6 tahun ini di Tenggak. Pernah menjadi pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Oh, cukup berpengalaman. Memang layak. Telah pun menjadi Ketua Wanita UMNO Bahagian daripada tahun 1993. Hampir 30 tahun saya menjadi Ketua Wanita UMNO Bahagian. Pada saya bukan megah lah. Maknanya saya dapat pecahkan rekod Allahyarham ayah saya. Cewa. Allahyarham diberi peluang jadi Ketua Bahagian selama 27 tahun Bahagian Keluang, tapi dia bukan berhenti atau diberhentikan. Tapi Allahyarham meninggalkan kita pada tahun 1988. Al-Fatihah. Saya akan dengan ayah saya juga. Kau baik ayah saya tu. Ya betul. Itu sedikit dari segi pelajaran saya dan tu. Saya merupakan pemegang diploma. Diploma apa tu? Diploma. Saya merupakan pemegang diploma pentadbiran. Oh. Agak pula bila tanya gitu kan. Macam keras nampak muka dia. Saya pensyarah universiti, jadi saya terpaksa cakap begitu. Oh, saya tahu keluarga saudara Nasrul memang saya kenal sangat. Antara keluarga yang bukan melahirkan satu pemegang ijazah, tapi boleh katakan seluruh keluarga 7 pemegang ijazah. 2 keluar negeri. Jadi maknanya kalau kita tengok, saya mula-mula dia tengok nama, macam Keluang ni, rasa tak takut. Tapi bila berdepan dengan dia, rasa takut pula.
Allah Akbar. Walau bagaimanapun, saya diberi peluang untuk bertanding oleh parti. Tahniah. Pertamanya di Dun Penama. Saya dibincangkan selama 3 tahun setengah di Penawar, 22 bulan bersama dengan pemagang. Selepas itu mula jadi kerajaan. Baru saja nak membuka satu pembinaan baru, pembangunan baru kepada Dun Penawar. Dengar tadi exco Tak. Tiba-tiba saya dipindahkan ke Keluang. Eloklah balik kampung. Saya rasa macam bangga balik ke kampung Keluang. Walaupun mungkin dugaan itu banyak. Maklumlah masa sekolah tak nakal, ada yang tak suka dan sebagainya. Di Penawar masa tu. Di Penawar tu kata orang tu pengundi sikit. Tapi Alhamdulillah, walaupun pengundi sikit, dalam masa 1 tahun setengah kita menjadi kerajaan, saya telah dapat merapatkan diri, mengekalkan silaturahim dengan orang di sana. Dan Alhamdulillah mereka terima saya walaupun saya orang tua. Ini kan pula lagi di Keluang, anak jati Keluang. Dan telah pun berkhidmat dalam wanita UMNO, NGO, lembaga kebajikan wanita dan sebagainya. Mana aktiviti saya dalam kemasyarakatan itu sentiasa ada di Keluang. Saya amat terharu bila Yang Amat Berhormat kepada saya, Sharifah, you akan bertanding di Mahkota. Hati tu suka dia. Ialah kampung kita. Kampung kita. Kata orang bila kampung kita, kita tahu mana bomohnya. Mana imamnya. Bila kita balik semula ke kampung kita. Jadi walaupun besar pengundi dia, tapi saya yakin dan percaya pengundi Keluang masih ingat lagi Allahyarham ayahanda saya, dan juga masih lagi boleh memberikan bantuan kepada saya dengan mengundi saya pada 12 Kalau saya dah 68 ingat kat dia, rasa dia kerja Allahyarham Keluang saya tapi dah pindah lah. Dia banyak kat luar. Habis tu kita di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung kan. Satu lagi soalan yang saya nak tanya Tok Pa panggil Okay. Saya terkenal dengan nama Umi dan Tok Pa. Tok Pa. Umi ataupun Tok Pa. Oh ya. Di Penawar, besar kecil, tua muda, umur saya 20 tahun pun mereka akan panggil. Masa kecil tu kita panggil Pa je. Kecil lain masa comel. Okey, tentang UMNO Parti Perjuangan. Apa maksudnya tu? UMNO Parti Perjuangan kerana kita tahu antara penggerak kepada perjuangan kemerdekaan adalah kita. Kita mengetuai dia. Walaupun pada ketika itu kita bila ada pilihan raya umum, kita menang kursi yang paling banyak. Sebab itu kita berjaya memerintah, dan pemerintahan itu kita laksanakan sebaik mungkin. Cuma yang sekarang ni maklumlah banyak sangat kata orang tu banyak sangat cara elektronik ni, benda yang tak betul ditonjol-tonjolkan. Sebenarnya tak ada orang boleh nafikan betapa hebatnya UMNO melalui Barisan Nasional ataupun dulu kita panggil Perikatan, betul Orang tiu kita? Itu orang tiu kita sekarang. Pasal saya tahu bapak saya dulu kapal layak Perikatan. Sekarang ni kita dah tukar kepada Barisan Nasional. Tetapi jasa dan budi UMNO tidak pernah orang boleh lupa. Antaranya, dulu kita tak nampak pemimpin-pemimpin ataupun bukan pemimpin, bahasa kita tak nampak orang-orang Melayu, Cina, India ini maknanya lebih advance. Dulu saya ingat lagi saya nak potong perut Effendi. Yang operate saya doktor pada luar negara. Tak ada orang Malaysia. Pasal pada ketika sekarang tu saya kata ramai. Saya pergi hospital Keluang, saya pun terperanjat. Dulu satu ward mana ada doktor? Tak ada. Sekarang kita pergi ward, maknanya satu dalam ward tu dah ada 2-3 doktor yang menjaga kita. Dah tak rasa bimbang kalau ada kecemasan ataupun apa dalam ward. Kalau dulu doktor ni bergilir, tak jumpa pun, paling tinggi kat Keluang 2-3 doktor dalam satu hospital. Tapi hari ini kerana apa? Bukan kerana yang 22 bulan. Ini 22 bulan ni tumpang tui je ke? Memang pun. Sebenarnya duit kita yang dia belajar. Duit kita yang kita belajar, kita cari banyak result, dia belajar. Habis baru dia alih-alih dia kata kita dah habiskan, dia minta lah orang konon derma-derma. Tapi bila pentadbiran berubah, lain pula bunyi dia. Jadi pada saya, pada saya kita tengok dulu sekolah rendah zaman kita 2-3 je betul. Belanja bos-bosen je. Sekolah Tengku Mahmud 2 berkongsi dengan Tengku Mahmud 1. Makna pagi Tengku Mahmud 2, petang Tengku Mahmud 1 dulu.
Tetapi hari ini berbeza. Sekolah menengah dah berapa banyak. Sekolah rendah dah berapa banyak. Maknanya ini hasil daripada parti yang kita sebut berkembang asalnya. Fakak Mimbara. Itu. Tapi sekarang ini diteraju oleh UMNO dan juga di bawah naungan Barisan Nasional. Okey, Barisan Nasional ni satu pelambangan kepada integrasi nasional dan keadilan sosial. Jadi kita dulu dalam perikatan dikembangkan dengan 14 parti-parti komponen lain jadi Barisan Nasional. Jadi apa pandangan Tok Pala tentang peluang BN untuk menang di Johor ni kemudian di peringkat nasional? Pada saya, Catalyst penting di Johor ni. pada saya, pertama Johor ni ada macam umpama kata orang tu contoh ataupun garis panduan ke mana gerakan Barisan Nasional. Kita ada border dengan Singapura. Ya, betul. Lepas tu, negara cosmopolitan. lepas tu kita tengok sejarah kita. Sejarah kita yang tak putus-putus menolong seluruh rakyat dalam Malaysia. Daripada golongan mana sekalipun. Sekarang ni dia sebut B40. Tapi siapa pun tidak pernah kita tanya dalam zaman COVID-nya sebelum tu, selepas merdeka kita, selepas kita pernah beberapa pilihan raya demi pilihan raya, keyakinan rakyat. Kalau itu nak dibandingkan dengan 22 bulan yang dijanjikan, amat perit. Kita seksa dan kita rasa serik sangat. Kita tak boleh buat politik dengan janji kosong. LU je nak buat. Ini semua janji-janji palsu. Palsu semua. Kita sekarang ni pada dulu kita boleh bagi bantuan pada budak sekolah, kita boleh bagi bantuan kepada orang-orang yang BRIM dan sebagainya. Zaman-zaman dia bagi RM30. RM30 budak sekolah darjah 1 pun tak cukup nak bawa pergi sekolah. Saya ingat lagi sekolah saya sampai tingkatan 6 di Johor. Sekejap lah ke Pulau Lumpur ikut nenek, arwah nenek. Bekas wanita keluar juga. Okey. Jadi lepas 3 bulan ni kena hantar balik keluar atas kaki gaduh. Pantang jumpa orang sebelah sana nak bergaduh. Jadi saya balik ke keluar sekolah SSJ. Sultan Jalil lah. Okey. Lepas dulu tingkatan 5 tu ke Johor Baru lah. Dan baru saya belajar tentang politik dari cikgu saya. Bahawasanya Johor lah sebenarnya catalyst kepada nasionalisme Melayu. Apa pandangan? Catalyst ni macam pioneer lah, perintis kepada orang lain. Memang betul lah Johor. Dia keluar Sezin Allah lah ayah dia. Ketika itu di Muar Tan Sri Sulaiman zaman saya lah. Tan Sri Sulaiman Shah. Ayah saya terlibat sebagai pemuda. Datuk Ngah. Datuk Ngah. Keluar walaupun agamanya Ustaz Lazim. Ya, betul. Sekolah nak keluar. Ayah saya pun mengajar kat sini. Jotong Besar Abnu Bakar itu. Dan kita tak ada gaduh sama kita. Dalam keluar walaupun zaman bapa saya dia jadi wakil rakyat di tempat lain. Tapi keluar sentiasa dijaga oleh Allahyarham. Kerana dia ialah ketua bahagian keluar dan asas UMNO dan Barisan Nasional. Dia sentiasa menentukan kejayaan Barisan Nasional ataupun perikatan dulu untuk kepentingan rakyat tu. Saya ingat lagi zaman Allahyarham saya dah besar angkat lah. Saya ingat bila ada orang nak ceroboh tanah, Allahyarham saya cakap, ceroboh je, lepas tu pasal Merdeka UMNO. Pasal Merdeka BN. Dulu kehebatan kita. Bila dah ramai sangat budak-budak pun, salah kita juga. Bagi dia orang sekolah bagus-bagus, bagi bangunan sekolah bagus-bagus. Ada juga yang kadang-kadang, bukan semua, yang terplay out sikit, kita pula nak seram pula dengan dia orang. Maknanya benda ni, ini semua adalah hasil daripada kita tak dapat nafikan kemajuan dalam negara kita ini jauh daripada zaman-zaman 46 dulu, kerana ini semua adalah atas inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Saya tak nak sebut perikatan sangat, pasal perikatan dulu lain. Sekarang perikatan Topang. Ni saya nak potong. Kalau Topang ni nak memilih syarikat untuk memajukan modal kita, menguntungkan kita untuk masa depan yang lebih baik, nak pilih syarikat yang dah 63 tahun ke dengan track record yang bagus, atau syarikat yang baru nak mula eksperimental?
Mestilah kita bila kita nak buka syarikat, kita nak ada jaminan untuk kita meneruskan kemajuan dia. Dah tak merugi. Dan tidak merugikan. Takkan kita baru nak letakkan syarikat baru umur setahun jago, kita terus beri kepercayaan, akhirnya lebuh 22 bulan. Mesej untuk anak muda. Mesej pada anak muda, ingatlah bahawa buka track record lama. Buka track record lama. Ni semangat ni. Barisan Nasional tidak pernah mengecewakan siapa saja. Kita tak boleh cakap, Barisan Nasional gitu. Memanglah, mana ada Barisan Nasional kerajaan bagi duit aneh serpu, tak ada. Tetapi kerajaan sentiasa memikirkan kepentingan rakyatnya. Kerajaan sentiasa memberikan kemajuan kepada rakyatnya. Bukan saja kemajuan dari segi kita tengok bangunan tinggi, malahan pendidikan dalam negara kita telah pun mencapai tahap yang terbaik. Itu yang besar. Dan dulu kita tengok orang India kita boleh jumpa dekat estate. Hari ini orang India dah ada doktor. Hari ini orang India ada lawyer. Maknanya dah sama taraf dengan kita semua. Dulu kita tahu berniaga itu semua kaum Tionghoa. Betul tak? Melayu sibuk dengan politik. Tetapi hari ini dalam keadaan kita menaikkan, menstabilkan kerajaan kita, maka rakyat kita berbilang bangsa dapat mempengaruhi keseluruhan bidang. Itulah konsep Barisan Nasional. Yes, itulah konsep Barisan Nasional. Biru kan? Ya, biru tu. Jangan salah biru. Jangan salah biru. Saya pun biru tu. Nampak? Biru pun di copyright. Biru pun di copyright. Copyright. Macam tak ada modal pula. Baju merah kita wanita anggur dah takut pakai baju merah terpaksa pakai baju biru. Tapi dalam merah. Dalam kita memang membara Allahu Akbar. Wanita UMNO sentiasa memberikan peranan yang terbaik kepada parti dan menentukan kehidupan masyarakat kita. Allahu Akbar. Ada pandangan Topa lah kan. Kita dah kempen sejak 26 hari bulan Lepas pemilihan calon 12 hari bulan kita nak pemilihan. Kita tengok trend pemilihan awal. Pemilihan awal biasanya in awal Februari lah. We hope so. Jadi aku mengikut kajian kami, saya ada group ni part of the group juga, QCC group. Saya develop unit R&D. Kita buat research di Melaka sebelum 2 bulan sebelum pemilihan umum tu di 4 kawasan parlimen, dan kita predict 18 minimum kita boleh menang. Jadi dapat 21. Maknanya rakyat dah mula buka mata, berpolitik secara matang. Jadi kita rasa Johor akan lebih baik pada Melaka, InsyaAllah. Tapi kita ni kawasan pilihan raya kita banyak, 56. Ya. Jadi daripada 56 tu berapa kita boleh dapat? Yang itu Ni pengalaman tak ni. boleh cakap apa strategi. Kalau dia tahu dia lain pula, lain cara kan dia buat, susah. Aku cakap dia cakap kita boleh menang 68. InsyaAllah kita boleh menang, insyaAllah. Sebenarnya macam di Melaka kita jangka 18, tiba-tiba 21. Kerana rakyat dah bukan muak lagi, tak tahu nak cakap bahasa apa yang nak keluar. Kerana janji-janji dah sepakat mulut-mulut tapi tikam belakang dan sebagainya berlaku. Itu yang menyebabkan rakyat rasa macam memang dah tak sesuai dah. Kita dengan anak kita pun kita cakap bohong, anak pun menyampah. Betul. Kita sebab apa? Dalam Janji Barisan tak tunai. Nasional ni, satu kita menangkan janji. Yang kedua kita sentiasa adil dan saksama. Dalam kita mengagihkan, mengikut. Orang kata, dia boleh tipu kita. Barisan Nasional ni bohong lah, Melayu. Sedangkan kita mengagihkan bersama-sama. Kita tak pernah melihatkan orang nak meniaga, kita tak pernah akan lihat apa benda lain. Jadi pada saya, sebenarnya sudah cukup ujian yang kita lalui. 22 bulan menggambarkan berapa siksanya sebagaimana saya kata tadi. Betapa peritnya kita di dalam gabungan yang tak tentu arah. Itu 17 bulan gagal pula. Kena PKP pula, kena darurat lagi. Terseksa. Masa Banyak kita yang PKP pun mana dia ada peduli. Bila kerajaan bertukar baru lain cara dia. Kalau ikut dengar cakap dia tak ada duit. Macam kerajaan kita ni bankrupt sangat. kita banyak duit sebenarnya. Cuma tak boleh nak tunaikan serta-merta lah. Ya, satu tak boleh tunaikan. Tak, dia bercakap, Itu yang dia berlaku cakap pada- kita tak ada duit. Legal aid. Dia pun legal aid tak ada. Macam dia orang meniaga tiada untung. Itu nak menghina kepimpinan kita yang lepas. Ya, betul. Dia nak beritahu bahawa kita ni rakus, mengambil duit, boros dan sebagainya. Tapi
kleptokrat. Saya pun tak faham. Saya dah tak faham. Bergulung-gulung juga. Tapi saya pakai kleptokrasi. Ini pada saya lah. Oh, dia pun panggil klepet dia. Pada saya ucap terima kasih kepada saudara Nasrul. Nasrul berita. Ya? Adakah kita nak berhenti di sini? Ataupun ada lagi? Dah 1 jam. Belum lagi. Kita ada masa 1 jam. Kenapa nak pergi mana ni? Ada. Nak ajak saya makan ke? Boleh, tak ada masalah. Datang di bumi keluar, sama ada saya jadi calon atau hari ini, sentiasa terbuka makan dan minum. Aku harap ni mungkin yang penyudah lah, gulungnya. Tadi kata nak lama lagi, dia nak penyudah pula. Gulung sama 1 jam. Oh. Harapan kepada pengundi, sebab kita nakkan pengundi kita balik ke jalan. Apa harapan Bapak? Ni serius ni. Saya nak kata pengundi balik. So, kita dengar juga ada yang kata tak mahu nak nyokong Tok Fah sebab Tok Fah bukan orang keluar. Kita saya tua ni. Saya bukan orang keluar. Dia kata orang Penawak. Saya lahir di rumah betua ini. Saya lahir di rumah betua ini. Sebab saya kenal Tok Fah, saya datang ni. Tapi rumah tu kecil sikit dulu. Ya, abah dah jadi wakil Bukan rakyat kecil kita. sikit, kecil banyak banding sekarang ni. Saya bangga lah dengan keluarga arwah Syed Abdul Azhar ni. Memang orang pejuang di keluar. Banyak jasa dia. Cukup banyak jasa. Saya dapat scholarship ke luar negara pun melalui tanda tangan Datuk Syed. Ya lah, of course IPM sokong saya kan. Konsultan sokong saya. Tapi dia kata, kau nak belajar kat mana Nas? Bagi saya Nas, saya kan belajar kat Amerika. Dah dapat tempat? Dah dapat. Cuma perlukan sokongan untuk scholarship. Scholarship mana dapat? JPA, IPM yang Graduate Scheme. Oh bagus, dia jadi lecturer lah macam ayah kau juga. InsyaAllah. Itu yang saya dapat. Rezeki. Kebetulan kerana pemimpin ini. Itulah perjuangan UMNO. Itu saya kata. Barisan. Sebab pemimpin ini kerja dia membantu rakyat. Itu kerja wakil rakyat Barisan Nasional. Ya. Pemimpin yang ada vision. Yes, Ada itu wawasan. yang mustahak. Kerana pemimpin kerja dia menyelesaikan masalah rakyat. Jadi jambatan. Ya betul. Yang berkhidmat. Ada orang dia dapat jawatan tu dia lupa. Ya betul. Tapi mudah-mudahan Allah menjauhkan saya daripada sikap riak dan juga sikap sombong diri. Berilah kekuatan saya dengan lepas saja 12 bulan ini, mudah-mudahan kemenangan besar pada Barisan Nasional untuk saya memberikan perkhidmatan lebih terus dan ikhlas, insya-Allah. Dan kita minta anak muda pun undilah Barisan Nasional. Jadi saya nak cakap tu anak muda saya rasa pada saya, tapi tak tahulah. Kerana semasa saya jadi ketua wanita UMNO Bahagian, kita setiap tahun bersama dengan pelajar. 5,000 pelajar setiap tahun untuk mengambil peperiksaan SPM ataupun SPR, PMR dulu, PMR. Wanita UMNO akan memberi galakan kepada mereka dalam mewujudkan majlis restu. Majlis restu ni di salam kita bagi dia peralatan peperiksaan. Ada tempat yang kita bagi kismis kan. Orang dulu kata makan 7 bisnis sebaik. Otak jadi beriga. Itulah sebab tu saya makan juga. Tapi dah tua ni makan tak berapa lot lah. You anak old. Oh, you anak old. I'm older than you. Okay. Older than you. Dalam hidup ni mesti ada perasaan macam tu. Bila kita kata kita muda je selalu kita lupa diri lagi susah. Tapi Topa memang lebih muda daripada saya. Nombor satu bayar Zain. Memang saya umur satu umur je. Semua ya. Jadi harapan saya pada anak muda, maknanya bukan kita buat pilihan ini sekut nafsu dan jiwa kita. Lagi pula anak muda hari ini adalah golongan yang terpelajar. Mereka tahu mengimbangkan keadaan. Mereka faham bagaimana beratnya Barisan Nasional menegakkan kerajaan hari ini. Bagaimana kerajaan Barisan Nasional membangunkan kita bukan 22 bulan. Kita lebih daripada 60 tahun. 63. Ialah lebih pada 60 tu. Lebih pada 60 tahun. Maknanya pengalaman kita, pendekatan kita hingga menjadikan negara Malaysia begitu stabil, sejahtera, makmur, amat diperlukan oleh bukan saja oleh rakyat, malahan mata dunia. Betul. Supaya pelabur tidak takut datang Malaysia. Pelabur akan yakin kepada negeri Johor Aslian yang mempunyai kekuatan dalam segala bidang. Pertanian ni bagus, apa sajalah yang boleh memperkukuhkan ekonomi. Ya, insya-Allah.
kepada anak muda, berilah peluang kepada Umi kamu. Umi Umi. Umi nak sebut nenek Umi sangat. tu okay, mak lah. Mak. Jadi Umi sentiasa sayang anak muda. Saya pun sayang Umi. Mak bayi tu. Tapi pada anak muda, walaupun saya tengok lingkungan dalam 3,000 ke 5,000 yang akan mengundi di dunia kota, percaya dan yakinlah orang pemimpin ini sebenarnya mudah didekati. Cuma cara tu lebih baik. Saya nampak secara kesimpulan saya nampak ada ketokohan yang khusus dalam diri Tok Puan ni. Walaupun ada diploma in public administration, nak compare dengan mungkin yang di luar sana yang ramai ada PhD lah, bachelor degree, master. Saya pun ada master in political science, comparative political economy. Walaupun ada diploma dalam pentadbiran, tapi you are a politician that we call it with the adjective of 1 point. Public policy formulator par excellence. Setiap pengalaman you. Maksud ahli politik kita bukan nak jadi yang berhormat semata-mata. Kalau hormat kita alhamdulillah, tapi nak berkhidmat untuk membentuk dasar awam, dasar fiskal, dasar kewangan, dasar pentadbiran, dasar ekonomi, dasar tenaga. Kalau guna tenaga tak betul, kita tak akan dapat peluang pekerjaan yang lebih baik. 3 perjuangan politik yang penting. Yang utama, peluang pekerjaan, menunjukkan peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan peluang pendidikan. Ini yang kita dapat untuk orang Melayu. Tidak dulu kita ketinggalan jauh ke belakang. Betul. Saya ingat lagi pergi sekolah jalan kaki. Betul. Sekolah agama kita dulu Pakai seluar tu lah 1 tahun yang tak bertukar. Tak. Sekolah agama kita dulu tu tak. Panjang itu, tak Panjang. ada blok. Ni darjah 1, ni darjah 2, ni darjah 3. Sekarang solat agama, takut kita tengok. Kalau pelajar sebelah sana kena marah, kita pun takut. Pasal kita dengar apa cikgu tu marah. Ya betul. Maknanya memang kita punya pengalaman ni zaman masa tu Dulu mana ada kita naik tangga-tangga nak pergi masuk kelas. Sekarang bertangga-tangga. Dulu It's a part of exercise, is it? sekolah agama, sekolah Arab ni pun sekolah pondok je. Terbakar berapa kali dulu. Rumah tak gembira. Betul, dulu terbakar berapa kali sekolah. Sekarang tengok. Saya tinggal budak situ sekolah lah dengan ayah jadi cikgu. Cikgu You kena round tau. You round pada bawah rumah I ni, you nampak asrama sekolah Arab. Ya. Belok ke kanan. Oh, jauh. Tapi lalu tadi tengok alamak masjid cantiknya. Chinese and India. Ya. Dulu orang panggil Masjid India, sekarang dah tukar nama. Bila kita sekarang dah berbeza. Dulu kita tak mampu pandai. Sekarang dah pandai bahasa Arab, dah pandai apa, dah tahu istilah dan maknanya. Dia ubah nama, saya pun tak ingat nama dia. Itu peninggalan arwah ayah saya dengan Ustaz Lazim. Ya, betul. Betul, Ustaz Razim. Ustaz Razim masih ada politiknya Syed Zain Al-Sahab. Saya kenal. masih ada rumah lagi, Ustaz Razim. Masih ada rumah dia. Ada rumah. Dan apa Satu lagi Ahmad Khan. ada amat. Itu tadi anak dia. Yang mana? Yang tadi Datuk Ismail. Kat luar tu kan? Oh ya ke? Dia bekas Jeneral 7 Brigade keluar. Dia datang daripada Johor, sekarang dia dah duduk Johor, dia datang pada Membantu Johor. Tok Pah. Ya saya. Saya ada kawan saya Zain Orang Ismail penting tu bantu saya. Ahmad Khan ni nama. Datuk Hairul, lawyer. Allahu Akbar. Datuk Hairul dekat Jirani On. Hmm. Bapak dia Pak Rahmat, I ingat atuk dia duduk rumah tu dulu rumah Reda tu. Jadi Dia bantu boleh saya. nak tolak Tok Pah dekat mahkota lah. Hidup lalu kiamat bertahun. Ya, Allahu Akbar. saya memang anak jati keluar. Terima kasih. Ah. Saya pun Saya aku lahir di atas katil hospital Seremban. Hospital Seremban. Keluar. Keluar. Tapi lain kita. Sebab saya, bapa saya merancang hidup saya. Saya berkelusan di rumah, tetapi Allah ayahanda saya tak benarkan saya keluar dari keluar. Suami saya, arwah suami saya dulu nak kerja custom, abang kata no, duduk majlis daerah. Kerana majlis daerah ni tak pindah. Oh. Saya pun dapat jawatan nak kemas, tak pindah, kata duduk di sini. Abang Habib memang garis strict orang ni. Saya tahu Jadi kan. dia kata no, you tak boleh pindah, you boleh duduk keluar. Itulah saya duduk keluar. Tapi Saya time makan tak tengah hari pindah. dia mesti belajar makannya. Ya. Dia tak pindah. Tapi saya dapat ilmu daripada dia. Itulah kata orang tu, kita tak tahu dalam masa setahun sebelum dia meninggal, hari-hari dia mesti tak makan tengah hari dengan saya. Selama hidup saya, dia tak pernah cerita pasal politik.
Allah. Tapi dalam masa 1 tahun tu saya ingat lagi. Dia hari-hari cerita politik saya. Pernah saya adalah penggiat beliau. Saya merupakan pengisi beliau Pak di Keluar. Jadi kalau nak cakap tentang UMNO Parti Perjuangan, kena rujuk ke Pak lah. Jadi dia kan masa tu saya ingat lagi. Boleh. Saya ingat lagi maknanya masa saya kongsi dia, keputusan dia panggil untuk resmi. Saya balik rumah sejak Abah Jom datang resmi, Abah Wakil Komandan. Saya takut nak cakap ni. Tapi dia datang juga. Itulah setahun sebelum dia meninggal. Macam nak wasiat pada kita tapi tak secara nyata. Dia lepas tu habis saya balik di rumah, dia cakap saya, okey, masa berucap tak boleh tahu. Bila berucap kena hormat orang. Itu antara pesan yang dia pasal. Fokus pada audiens. Ya, fokus pada audiens gitu. Hormat orang, puji persatuan tu ataupun apa saja organisasi yang kita pergi. Kemudian kita buat kelakar sikit dia, last baru kita berlasah dia. Itu 4 perkara yang Mana yang sampaikan mesej lah. Ya. Lepas tu dia cakap saya, ingat. Itu cara political marketing yang baik. Dia kata saya, pemimpin mesti memimpin, bukan dipimpin. Ya, betul. Pemimpin yang dipimpin, dia mendengar kata-kata kroni dia yang menyebabkan organisasi itu hancur. Itu pesanan Allah. Terima kasihlah Topa. Kita masih dah sama. Alternatif Jadi bolehkah saya bagikan sikit kepada pengundi-pengundi saya? Okey, sebelum tu saya nak tanya Datuk, apa pendapat Datuk mengenai pengundi muda, terutamanya yang 18 tahun ni? Pengundi muda 18 tahun ni telah dibuat keputusan. Maknanya mereka memang layak mengundi. Dan saya rasa pendekatan kita kepada mereka, bukanlah maksud pendekatan tu bila mereka main apa ni kata orang tu main bola sepak, kita nak ikut main bola sepak sebab kita kena tahu pula umur kita berapa. Ya, betul. Tetapi pendekatan tu macam-macam cara. Macam saya di Penawar. Okey. Saya di Penawar, beliau memang sangat rapat dengan saya. Pusat khidmat saya tu memang terbuka untuk beliau duduk berkumpul sampai pukul 2 pagi. Maknanya kita santuni mereka. Ya, sampai 2 pagi kita dengar masalah dia, kita buat program dengan dia. Kerana dia orang pun bukan ada duit persatuan dia. Kalau Adun buat program dengan dia, kita menengahkan dia. Maknanya dia suka dan dia melaksanakan program tu, kita mendidik dia macam mana nak jadi pemimpin dalam membuat program. Pemimpin ni kalau dia pandai buat program, insya-Allah dia akan jadi pemimpin yang terbilang. Bukan dia program, maknanya program dia suka. Maknanya dia buat secara adil, teratur, cantik, kemah. Itu antara Allah yang dia saya ajar saya. Jadi penjudahnya untuk pengundi muda dan pengundi di Mahkota Keluang, jangan lupakan saya. Jangan lupa-lupa nak datang undi beberapa bulan ni dan undilah. Datuk Sharifah Aizah Saizin, Barisan Nasional Keluang. Saya undi. Barisan Nasional Dun Mahkota. Saya undi. Awak undi di Keluang? Tak, saya undi kat dalam. Tak apa, undi di mana pun. Yang penting ada suara untuk bercakap dengan sedar malu dan sahabat andai. Itu yang paling penting. Ramai Topa, kawan-kawan kita turun tadi bantu Topa. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi akhir sekali, marilah jom kita keluar beramai-ramai pada 12 Mac. Tentukan Barisan Nasional kembali memerintah negeri Johor demi kestabilan masa depan. Dan jangan lupa 02 Tun Mahkota Sharifah Aizah Datuk Saizin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Topa. Okey. Okey.